apa sebenarnya yang menarik daripada buku ini, yang cukup teruja, yang mengujakan saya untuk saya terus berkongsi ini, yang tak ada pada buku lain. Ini istimewanya buku ini. Okey, kita teruskan dulu. Itu kita simpan di akhir, insya-Allah. Saya akan bongkarkan apa benda yang sebenarnya yang menyebabkan buku ini begitu istimewa. Okey, saya dah beli buku tu, saya dah baca dah. Pada hari pertama buku Alhamdulillah. dilancarkan, teruja saya Okey. dapatkan. Saya pun tengok dia punya video ringkas yang Cikgu Jinggo buat. Saya mula call Mahyana. Mahyana bagi nombor Aha. telefon staf Tuan Haji. Saya dapatkan hari tu juga, dia hantar saya ke rumah. Saya baca lah. Saya baca Alhamdulillah, buku tu dan luar biasa lah. Patut guru-guru, pelajar semua ada buku tu lah. Sepatutnya. Buku tu patut ada kat tangan semua pelajar. Wow. So apa yang beberapa perkara yang menarik daripada buku ni bila ingat baca tu lah? Buku tu ditulis dalam bentuk storytelling kan. Storytelling, penceritaan. Dan budak-budak suka cerita kan. Bercerita dengan analogi yang mudah. Analogi, metafora, storytelling. Kan. Benda-benda macam ni sebenarnya dia current dengan keperluan hari ni lah. Jadi kita baca pun faham. Sebab istilah tu dimudahkan. Santai, dan topik yang dipilih pula adalah topik yang ada kaitan dengan keperluan pelajar kan. Soal dia punya subconscious, soal kemampuan diri, soal goal. Itu perkara-perkara yang berlega dalam pelajar punya selingkaran kan. Nak bagi tahu pada semua yang menonton, buku tu wajib beli dan baca. Terbaik. Wajib beli dan baca. Bukan beli dan tak baca. Bukan baca dan tak beli. Dia ada dua perkara tu. Beli dan baca. Ada orang beli tak baca. Ada orang baca tak beli. Dan saya sukalah bila ada contengan-contengan Puan Mahyana, conteng-conteng sikit, lukis-lukis sikit kan. Jadi kita rasa macam itulah saya nak sampai ke pantai ni. Saya nak menyokong yang ni besar ni. Buku tu. Yang ni Puan Mahyana cuba, maksudnya yang ini secara visualnya dia telah letakkan dalam satu peta minda kan. Mind map. Peta minda yang menyeluruh lah ni. The whole buku ni ada dalam infografik minda NLP untuk pelajar ni. Infografik minda dia panggil. Dan cukup menarik. Buku ni patut dimiliki oleh 3 orang, 4 orang lah. Wajib ada pelajar, guru, parent. Ini wajib ada lah, parent. Boleh cerita dengan anak, storytelling kan. Cerita dengan anak. Again, dan kita bercerita tentang sesuatu lah. InsyaAllah. Okay, saya sampai di sini. Guru, parent, satu lagi? Trainer? Facilitator lah, facilitator. Motivator. Yes, banyak dia punya ni kan. Poin-poin yang kita boleh ambil daripada situ. Betul. Dan TikTokers lah macam Tamizi ni kan. Kena ada lah. Itu kata-kata datang daripada Cikgu Jinggo, orang pertama yang dapat buku tu bila dilancarkan dan juga terus beli, terus dapat buku itu, dan katanya tadi dalam tempoh sehari dia dah cover habis belajar baca. Maksudnya buku ini cukup mudah untuk kita baca, mentelaah, fokus, berikan genius tip kita baca buku tersebut kan dengan mudah. Okey, ingat ada 27 bab. 27 bab. Satu hari je Cikgu Jinggo boleh habis 27 bab. Ceritanya sempoi, santai, sampai, cerita mudah. Buku ini ada 6 bahagian, di dalam itu ada bab-bab-babnya. Contohnya bahagian 1 adalah mempunyai 5 bab. Yang pertama adalah permulaan mengenali diri. Kenal diri. Ini memang satu topik, satu bahagian yang penting. Kita mengenal diri kita. Ada 5 bab cerita tentang mengenali diri. Mengenali diri, permulaannya. Ada introduction, ada fahamkah bagaimana kita berfikir. Ini fahamkah bagaimana kita berfikir. Tentang robot yang pintar. Kita boleh baca kisahnya ni. Bab 4, anda macam anda, saya macam saya. Kelima,
bercerita tentang berfikir ini adalah satu anugerah kepada manusia. Itu dalam bahagian 1 mengenali diri. Adakah kita telah ada suatu alat, suatu pengukuran, suatu cara, kaedah untuk mengenali diri? Masuk bahagian kedua menjurus kepada pengukuhan diri, kukuhkan diri. Yang pertama tadi kenal, yang kedua adalah kukuhkan diri. Pengukuhan diri ini ada 5 bab lagi. Nampak? Bahagian 1 tadi ada 5 bab. Bahagian 2 ada 5 bab lagi nak kukuhkan diri. Apa yang ada? Apa yang ada dalam pengukuhan diri? 3 minda berkuasa tinggi. Apa ya yang ada dalam 3 minda itu? Menarik kalau kita nak kupas baca bab tersebut, tapi bukan kali ini. Lepas itu bab 7 Tuan Haji Mat meletakkan jajarkan diri anda. Setelah kita mengetahui 3 minda berkuasa tinggi, kita jajarkan, maksudnya kita jajarkan, synchronize kan, ataupun jajarkan, susun, penjajaran, apa dia panggil Itu bab 7. Bab ke-8 tuan-puan adalah sentiasa berada di puncak diri. Sentiasa berada di puncak diri, di the highest level of kita punya diri ini kan. Kita dah tahu, kita ada yang disebutkan 3 kuasa berkuasa tinggi tadi, 3 minda berkuasa tinggi. Kita dah jajarkan diri kita, kita berada di puncak diri. Yang ke-9 adalah membina program minda sepada sedar. Ini pun luar biasa. Bagaimana kita nak bina program? Kita nak program kan. Dan bab yang ke-10 adalah soalan keajaiban diri. Soalan keajaiban diri. Soalan-soalan ajaib yang mungkin boleh. Kerana jawapan kepada semua persoalan kita adalah, ataupun jawapan kepada masalah-masalah semua itu adalah soalan. Dengan bertanya soalan, insya-Allah kita dapat selesaikan banyak. Bahagian yang ketiga sekarang ni adalah wayang minda berkuasa tinggi. Wayang minda berkuasa tinggi itu bahagiannya, dan ada 1, 2, 3, 4, 5 bab juga. 5 bab. 5 bab dalam wayang minda. Bab yang pertama dalam bahagian ini ataupun bab yang ke-11 adalah arkitek minda. Arkitek minda. Seterusnya disambung dengan cerita wayang yang hebat, matlamat jelas yang sempurna, segalanya pada detik ini, perjalanan jauh bermula dengan langkah pertama. Ini adalah 5 bab. Bahagian keempat adalah bahagian yang melaksanakan misi operasi diri. Kita dah awal tadi mengenal diri, kukuhkan diri, kuasa minda ataupun wayang minda berkuasa tinggi. Yang keempat ini adalah action oriented. Ini adalah misi, melaksanakan misi operasi diri. Ada 5 bab tadi. Mantapkan jambatan hubungan. Ini dalam NLP cerita pasal, pasti saja saya menjangkakan ini rapport lah, jambatan hubungan, rapportnya kan. Bab 17 adalah sumber sudah tersedia. Itu topik bab 17 ataupun bab kedua dalam bahagian ini. Bab kedua dalam bahagian ini cerita tentang sumbernya dah ada pada diri kita, sumber-sumber yang ada. Lepas itu bab 18, ketahui posisi anda. Bab 19 dah tiada kegagalan dan frasa apa kata. Kat sini ada satu lagi topik mudah yang powerful, gunakan frasa apa kata. Bab 20 di bawah operasi diri ni, laksanakan misi operasi diri ni adalah pecah kecil selagi boleh. Pecah kecil. Bahagian yang kelima, bina jati diri kebal, tak kukuh, tak goyah. InsyaAllah. Dalam bina jati diri kebal ini ada 5, iaitu bab 21
bercerita tentang percayakan diri anda sepenuhnya. Bab 22, selepas kita percaya, kita padamkan segala alasan. Alasan ini adalah suatu yang memenatkan. 23 adalah antara mahu ataupun tidak mahu. Mahu, tak mahu. Mahu, tak mahu. Mahu, tak mahu. Mahu, tak mahu. Kita decide. Kat situ kita buat satu decision. Kita nak ke, kita tak nak. Apa yang kita nak, apa yang kita tak nak, sebagainya. 24, metaforakan diri anda. Oh, ini luar biasa, memberikan makna yang lebih tinggi. Macam mana kita letakkan suatu metafora kepada diri kita, kan. Bab ke-25 tuan-puan, iaitu wujudkan kumpulan penasihat pintar. Yang bahagian 6 ni, teruskan perkasa diri. Itu ayat yang digunakan oleh Tuan Haji Mat, penulis buku ini, Sifu NLP nombor 1 Nusantara. Nombor 1 Nusantara. Luar biasa Tuan Haji Mat Taib ni. Siapa tak kenal? Kalau cerita pasal NLP, Tuan Haji Mat Taib lah rujukan utama di Malaysia dan di Nusantara. Walaupun ada beberapa orang yang lain, namun begitu, kalau kita letakkan, susunkan otai-otai NLP di Malaysia ni, Tuan Haji Mat number 1 lah. Number 1. Berani saya katakan begitulah. Okey. Bab 26 dan bab 27, 26 adalah praktis pecahkan kepompong diri. Ini juga boleh berkait dengan apa yang mentor Arab minta, kan, untuk kita nak praktiskan, pecahkan kepompong diri. Apa yang selama ini membelenggu kita, kan? Apa yang membelenggu kita? Minda kita, subconscious kita yang belenggu kita. Habit lama. Kita ada habit loop tu, kan. Loop tu sama. So kita tak keluar daripada loop itu. Macam mana kita nak break the pattern? Okay. So praktis pecahkan kepompong tu. Pecahkan kepompong itu dalam bab 26, dan akhir sekali bab 27 ini adalah suatu bab yang cukup baik. Dia apa ya? Menyimpul rapi keseluruhannya. Luar biasa. Ini antara keluar biasaan buku ini. Bagaimana topik 20 ataupun bab 27 ini, anda khalifah diri anda. Anda adalah khalifah diri anda. Dalam, saya teringat bila baca statement ini, anda adalah the best coach. The best coach kepada diri anda adalah anda. Ini istimewanya buku ini. Ada lebih, katanya bahawa ini ada 90 kata-kata hikmah. Itu dia. Ni nampak? Ni mana? Ni. Kata-kata hikmah ni, setiap page ada kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah, contohnya saya ambil satu. Percayakan yang anda boleh. Anda sudah separuh jalan ke sana. Itu daripada kata-kata Presiden Amerika Syarikat. Page yang lain pula kata, sewaktu kita berada pada saat paling gelap, kita hendaklah tumpukan untuk melihat cahaya. Itu kata-kata hikmat yang sentiasa ada di setiap page ini. Semalam saya amat pandai. Ini daripada Rumi. Jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak. Jadi saya mahu mengubah diri sendiri. Dan setiap page juga ada soalan harian pada diri. Ini luar biasa. Kadang-kadang itulah jawapan kepada semua masalah adalah soalan. Jadi Tuan Haji Mat telah menukilkan soalan-soalan power yang kita boleh gunakan sebagai buku ini sebagai buku kerja juga. Dia menjadi sebahagian daripada buku kerja. Kalau sayang nak conteng tu kena salin dan tulis lah, kan. Kalau dalam buku ini, kalau kita rasa nak conteng je lah. Sebab kat sini ada ruang. Ada ruang untuk kita gunakan. Dan kalau buku tu memang milik kita, kan, kita dah beli apa semua, kita conteng lah tepi tu. Apakah, macam contohnya soalan hari ini, apakah yang saya pelajari hari ini? Ada sesuatu yang anda belajar hari ini? Catat. Kan? Boleh. Dan ada setiap page ada hikmah tadi. Setiap page juga ada
soalan pada hari ini. Jadi kita baca ada soalan. Kita baca ada soalan, ada kata hikmah. Ada sambil-sambil tu kita baca kita punya penceritaan tadi tu yang melangkaui 27 bab tadi. Cukup menarik dan dia adalah satu tools. Dia adalah kaedah untuk mencapai apa yang kita mahukan.